Okey, bila kita cakap pasal tanda-tanda besar kiamat, selalunya kita terbayang Dajjal atau matahari terbit dari barat kan? Tapi, ada satu tanda ni yang sangat-sangat misteri. Ia bukan manusia, bukan juga fenomena alam. Sebaliknya, ia seekor binatang yang akan keluar dari perut bumi. Namanya Dabbatul Ar. Dalam perkongsian kali ni, jom kita cuba fahamkan apa sebenarnya makhluk ni. Cuba bayangkan sekejap. Dekat-dekat nak kiamat nanti, tiba-tiba tanah terbelah dan keluar seekor makhluk yang pelik. Dan yang paling gempak, ia boleh bercakap dengan kita. Macam dalam filem fantasi kan? Tapi ini bukan rekaan. Ini sebahagian daripada akidah kita tentang akhir zaman. Persoalannya, apa sebenarnya makhluk ni? Dan kenapa kemunculannya tu satu perkara yang sangat-sangat besar? Baiklah, pertama sekali kita kena faham dulu, kemunculan Dabbatul Ard ni bukan sekadar cerita pelik atau kejadian aneh. Tidak, ia tergolong dalam kategori tanda-tanda besar kiamat. Maksudnya, bila ia muncul, itu petanda dunia kita ni memang dah sampai ke penghujungnya. Dan bila kita kata tanda besar, memang besar betul. Cuba tengok ni, kita tak cakap pasal tanda-tanda kecil, kita cakap pasal Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Dalam senarai heavyweight inilah Dabbah diletakkan, setaraf dengan mereka semua. Jadi, kemunculannya ni bukan lagi warning, tapi dah macam satu pengesahan terakhir, yang game is over. Dan inilah bahagian yang paling menggerunkan sekali kan? Kemunculan Dabbah ni selalunya dikaitkan dengan satu lagi tanda besar, iaitu matahari terbit dari barat. Bila dua benda ni dah berlaku, ia adalah isyarat yang sangat jelas. Pintu taubat dah tertutup. Rapat. Selama-lamanya. Boleh bayang tak? Waktu tu, kalau ada orang yang baru nak insaf, baru nak beriman, dah terlambat. Iman dan taubatnya dah tak diterima lagi. Jadi, kalau kemunculannya ni satu big deal, mestilah ada sebab kan? Ia datang bukan suka-suka. Apa misinya sebenarnya? Apa kerja yang ia nak buat dekat muka bumi ni pada saat-saat genting macam tu? Jom kita selami misinya. Tujuan Dabbah ni disebut dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nam, ayat 82, Allah berfirman, lebih kurang maksudnya, bila dah sampai masanya hukuman dijatuhkan, Allah akan keluarkan binatang melata dari bumi ni. Tugasnya? Untuk mengatakan kepada manusia yang kebanyakan dari mereka dah tak yakin lagi dengan ayat-ayat Allah. Perasan tak? Ia datang bukan untuk bagi warning lagi. Ia datang untuk buat satu pengumuman, satu final statement. So, misinya tu boleh kita ringkaskan kepada dua tugas utama. Satu, bercakap dengan manusia. Itu sendiri pun dah satu keajaiban yang luar biasa kan? Dan yang kedua, ini bahagian yang paling dramatik sekali. Ia akan menandakan setiap orang, sama ada dia seorang yang beriman atau seorang yang kafir. Dan tanda ni bukan tanda yang boleh disorok. Ia sangat jelas. Sampaikan ada riwayat yang sebut, orang akan panggil sesama sendiri, wahai orang beriman, wahai orang kafir. Cuba bayangkan, masa tengah beli barang dekat pasar atau duduk makan sekali, semua orang boleh nampak siapa kita yang sebenarnya. Dah tak ada ruang langsung untuk berpura-pura. Semuanya terdedah. Okey, kita dah faham misinya yang sangat spesifik dan besar tu. Sekarang, mesti ramai tertanya-tanya kan, macam mana rupa makhluk ni sebenarnya? Dan dari mana betul-betul ia akan muncul? Baiklah, berdasarkan beberapa riwayat, gambarannya memang sangat-sangat unik. Ia digambarkan sebagai gabungan pelik dari pelbagai haiwan. Dengar ni, kepalanya macam kerbau, mata macam khinzir, telinga macam gajah, tanduk macam rusa, lehernya pula panjang macam burung unta, dengan dada macam singa. Ia satu makhluk komposit, gabungan pelik yang tak pernah wujud di dunia ni. Jelas sekali, ia bukan haiwan biasa. Dan ini membawa kita kepada satu kesimpulan penting. Kebanyakan ulama' berpendapat, Dabbah ni bukan sejenis dinosaur yang terselamat atau binatang purba yang menyorok dalam tanah. Tidak. Ia adalah makhluk ciptaan khas. Maksudnya, Allah ciptakan ia secara spesifik untuk satu misi ni sahaja dan akan keluarkannya bila tiba masa yang ditetapkan. Memang betul-betul satu ciptaan yang istimewa. Okey, tentang lokasi kemunculannya pula, ada beberapa tempat yang disebut dalam riwayat. Ada yang kata dari Masjidil Haram sendiri, ada yang kata dari Lembah Tihamah. Tapi pandangan majoriti ulama bersandarkan kepada beberapa riwayat menunjuk ke satu kawasan utama, iaitu Mekah. Lebih spesifik lagi, ada yang kata dari Bukit Safa.
Sekarang kita masuk ke satu topik perbincangan yang sangat menarik. Ada riwayat yang sebut, Dabbah ni bukan keluar dengan tangan kosong. Ia dikatakan akan membawa dua barang yang sangat power, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Tapi, sejauh mana kita boleh percaya riwayat ni? Di sinilah wujudnya perbahasan di kalangan para ulama hadis. Ada sebahagian ulama yang menilai hadis tentang tongkat dan cincin ni sebagai dhaif atau lemah. Maksudnya, ia tak cukup kuat untuk kita jadikan pegangan dalam bab akidah. Tapi, di pihak lain pula, ada ulama yang kata riwayat dari Imam Ahmad dan At-Tirmizi tu bertaraf hasan atau baik. Maksudnya boleh diterima. Jadi nampak tak? Inilah contoh betapa telitinya para ulama kita dalam mengkaji setiap riwayat. Baiklah, kita dah tengok misinya, rupa fizikalnya dan juga perbahasan tentang apa yang ia bawa. Jadi sekarang, mari kita cuba simpulkan apakah hakikat sebenar Dabbatul Ard ni mengikut pandangan arus perdana. Sebenarnya, sepanjang zaman, ada macam-macam tafsiran yang cuba menjelaskan siapa Dabbah ni. Ada pandangan-pandangan lama yang kaitkan ia dengan makhluk lain yang pernah disebut dalam hadis, macam anak unta Nabi Soleh ataupun Al-Jassasah. Lepas tu, ada juga pandangan moden yang lebih bersifat metafora. Contohnya, ada yang kata Dabbah ni mungkin cuma simbolik untuk kuman penyakit ataupun seorang manusia yang sangat hebat berdebat. Jadi, kenapa pandangan metafora macam kuman atau pendebat ni kebanyakannya ditolak? Jawapannya mudah je sebenarnya. Kita kena ingat balik, Dabbatul Ard ni adalah salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Sesuatu yang tergolong dalam tanda besar mestilah satu kejadian yang luar biasa, yang mencari adat, satu keajaiban, betul tak? Kuman atau seorang pendebat hebat itu bukan benda ajaib, tapi seekor binatang keluar dari bumi, boleh bercakap dengan fasih dan boleh menanda manusia. Itu barulah keajaiban yang setaraf dengan gelaran tanda besar kiamat. Jadi, sebagai kesimpulan, inilah dia pegangan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. Dabbatul Ard ini hendaklah difahami secara literal. Maksudnya, ia bukan simbol, bukan metafora. Ia adalah seekor makhluk yang sebenar-benarnya, satu ciptaan yang unik dan khas dari Allah yang akan keluar dari bumi, bercakap dengan manusia dan melaksanakan tugasnya sebagai salah satu tanda muktamad sebelum berlakunya kiamat. Dan semua penerangan kita tadi akhirnya membawa kita kepada satu soalan muhasabah yang paling penting. Kemunculan Dabbah ni pada dasarnya adalah tentang satu pengesahan akhir, satu cop terakhir ke atas iman seseorang. Ia seolah-olah memaksa kita untuk tanya pada diri sendiri, sekarang, kalaulah pintu taubat itu ditutup esok dan Dabbah ini muncul, agak-agaknya kita akan ditanda di pihak mana?